Okay, sudah pukul 10.30. Jadi selamat pagi semua murid-murid dan selamat datang ke PTPR Matematik kali yang ke-26 secara atas talian dalam Google Meet. Okay, jadi hari ini kita akan sambung lagi subtopik 80-an 1 ini, garis dan sudut. Okay, hari ini adalah bahagian kecil yang terakhir dalam subtopik ini. Okay, iaitu macam mana kita membina sudut. Macam mana kita membina sudut. Dalam sini kamu nampaklah pembinaan sudut 60 darjah dan melakukan pembahagi dua sama sudut. Jadi ini adalah macam mana kita membina sudut yang dikehendaki dan macam mana kita membahagi dua sama sudut. Dan dua-dua teknik ini adalah sangat penting. Sangat penting untuk apa? Sangat penting untuk nanti macam mana kita mendapatkan pelbagai sudut yang mungkin diminta oleh soalan. Yang mungkin diminta oleh soalan. Okay, bagi murid yang baru masuk, muka surat 181. Jadi, hari ini cikgu harap kamu masih lagi beri perhatian dengan baik. Kalau ada, cikgu haraplah kamu hari ini semua memang sudah ada jangka lukis dan kamu boleh sama-sama keluarkan jangka lukis kamu. Kamu boleh cuba lakarkan pada satu kertas untuk belajar bersama dengan cikgu di sini. Okay, perkara yang pertama kita akan belajar hari ini adalah pembinaan sudut 60 darjah. Selain menggunakan protractor untuk membina sudut 60 darjah, sudut 60 darjah boleh dibina dengan menggunakan hanya jangka lukis dan pembaris berdasarkan konsep sudut dalam suatu segitiga sama sisi. Pembinaan 3 tembereng garis yang sama panjang membentukkan segitiga bersudut dalaman 60 darjah. Jadi dia menggunakan konsep segitiga sama. Kalau kamu masih ingat tentang apa yang kamu pernah belajar dekat sekolah rendah tentang macam mana bina segitiga sama, sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini tentang membina 60 darjah ini adalah sama konsep dengan konsep untuk membina segitiga sama sisi. Okay? Jadi sekarang cikgu dalam buku teks memang ada ajar kamu tapi cikgu akan tunjukkan supaya kamu dapat lihatlah cara yang cikgu akan guna. Okay? Okay. Okay, jadi cikgu keluarkan jangka lukis cikgu. Okay, ini jangka lukis cikgu. Okay, jadi di sini sebelum anda membina 60 darjah ini, ada satu perkara yang sangat pentingnya adalah kamu mesti kenal pastikan sudut ini. PQR. Sudut PQR, sudut 60 darjah itu adalah pada Q. Jadi bermaksudnya PQR dekat sini ada dua kemungkinan. Sama ada PQR yang macam ni ataupun PQR yang macam ni. Bagi atas PQR ataupun dari bawah PQR. Tapi untuk yang di sini cikgu hanya dapat buat dari bawah lah kerana kekangan ruangan dekat sini. Tak apa, nanti cikgu juga akan tunjukkan kepada kamu macam mana cikgu buatnya dari atas. Okay, mula-mula apa yang kita perlu buat adalah daripada titik Q, jangka lukis kita adalah letak pada titik Q. Okay,
Daripada titik Q, saya akan saya gunakan warna yang lain supaya lebih jelas. Warna hijau lah. Ha? Okey, jadi daripada titik Q, saya akan buat satu lengkung. Suka hati kamu nak buat lengkung berapa besar pun tak ada masalah. Okey, saya buat satu lengkung. Okey, lepas saya telah buat lengkung ini, okey, daripada titik Q, saya letak lagi jangka lukis saya pada persilangan lengkung tadi dengan apa? Dengan garis QR. Okey. Jadi daripada sini saya akan cari satu persilangan. Okay, persilangan antara lengkung yang dibuat tadi dengan ini. Kita dapatkan persilangan. Jadi persilangan yang pertama ini adalah 60 darjah. Persilangan yang pertama ini adalah 60 darjah. Jadi sekarang saya keluarkan pembaris. Okay, saya keluarkan pembaris. Okay, saya keluarkan pembaris. Jadi saya gariskan dia. Okay, saya gariskan dia. Okay, jadi ini adalah 60 darjah. Ini adalah 60 darjah yang dibina. Okay, ini adalah 60 darjah yang telah dibina. Okay. Jadi ada kamu telah cuba dengan jangka lukis kamu sendiri? Ada masalah? Murid-murid ada masalah tentang macam mana membina 60 darjah ini? Ada nak tanya? Kamu boleh cuba respon cikgu. Sama ada kamu cakap, buka mic kamu cakap ataupun kamu boleh message cikgu. Ada masalah? Tak apa. Cikgu buat lagi satu. Dia ada masalah. Thank you. Respon kamu. Okay, jadi sekarang cikgu cuba lagi satu yang cikgu katakan. Tadi yang cikgu cuba yang ini adalah yang perkara yang ini. Okay, adalah yang ini. Okay, sekarang cikgu cuba macam mana membinakan yang atas ini punya. Okay. Okay, sekarang cikgu cropkan dia. Cikgu snapshotkan dia, cikgu tidak ambil soalan. Cikgu ambil ini saja. Okay. Okay. Aku letak sini. Okay, pembaris, letak tepi, jangka lukis. Okay, sekarang gunakan konsep yang sama seperti tadi juga. Okay, seperti tadi juga. Apa saja dalam. Okay, saya pindahkan dia. Okay, di sini. Okay, sekarang saya letakkan jarum jangka lukis kita pada titik Q. Okay, sekarang saya buat satu lengkung ke atas. Seperti yang cikgu telah kata tadi. Sekarang saya nak buat yang ke atas punya. Okay. Lepas saya buat ke atas tu, saya letakkan lengkung jangka lukis jarum tersebut pada persilangan yang terbentuk tadi. Persilangan tadi. Mesti tepat mesti tepat. Okay, lepas tu cikgu aturkan sikit dan saya buat lengkung ni. Okay, jadi
Terlalu banyak pula. Jadi di sini, cikgu rasanya kamu telah nampaklah dekat sini. Okay? Ini adalah persilangan yang pertama dibuat. Jadi apabila saya letakkan, saya sambungkan persilangan ini dengan titik Q, saya dapat membentukkan satu sudut yang 60 darjah. Seperti yang ini. Okay, 60 darjah. Okay, jadi cikgu buat. Okay, tadi yang cikgu buat itu pun belum siap. Cikgu cuba siapkan dia. Okay, jadi ini adalah 60 darjah yang telah dibuat. 60 darjah. Dan ini adalah P. Dan sama juga yang ini, kalau kamu buat yang sebelah kanan punya, sama juga kamu buat macam ini. 60 darjah. Lepas tu ini adalah titik P. Ini adalah P. Okay? Jadi sebenarnya nak bina 60 darjah ini, dia tidak susah. Kalau kamu lihat dalam buku teks kamu, okay, kita lihat dalam buku teks kamu. Ini cara dalam buku teks kamu dia buat. Mula-mula tengok macam mana dia bina. Mula-mula dia bina satu lengkung panjang dari Q. Dari Q, lengkung ni. Lengkung ni perlu panjang lah. Kalau ikut suka hati kamu. Sebenarnya ini tidak ada hal. Asalkan lengkung ini, dia panjang dia, dapat kamu buat satu persilangan yang kedua ini. Okay. Tandakan titik persilangan itu sebagai X. Kamu tandalah. Kamu nak tandakan, kamu tak tandakan, sebenarnya dia tidak jadi masalah. Okay? Lepas tu kekalkan bukaan jangka lukis. Apa maksud kekalkan bukaan jangka lukis? Macam tadi yang cikgu buat. Seperti yang tadilah cikgu tunjukkan. Apabila cikgu buat lengkung ini, lepas tu buat satu lagi lengkung ini, ada cikgu ubah besar jangka lukis ni? Tidak ada kan? Jadi that's why itu adalah dia, kalau cikgu sini, kalau kamu lihat bukaan dia 4.7 cm, cikgu tidak ada ubah dia apabila cikgu buat lengkung yang kedua di sini. Okay, jadi kita lihat balik. Okay, jadi kekalkan bukaan jangka lukis dan bina satu lengkung dari X. Dari X. Okay. Yang bersilang dengan lengkung yang dibina dalam langkah yang pertama tadi. Okay. Lepas tu tandakan persilangan itu sebagai P. Macam ni lah. So, lukiskan garis. Letakkan titik P. Letakkan 60 darjah. Jadi maka sudut PQR yang sama dengan 60 darjah telah berjaya dilukis. Okay, jadi ini adalah macam mana kita membina 60 darjah. Okay, lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Macam mana kita buat pembahagi dua sama sudut. Macam mana kita buat pembahagi dua sama sudut. Jadi, kita tengok sini. Jika suatu garis membahagikan suatu sudut kepada dua sudut yang sama saiz, garis itu disebut sebagai pembahagi dua sama sudut. Misalnya macam ni lah. Pada asalnya POR ini adalah 40 darjah. Dan garis ini, garis OS ini telah membahagikan dua sudut ini sama kepada 20 dan 20. Jadi ini adalah namanya pembahagi dua sama sudut.
Lepas tu dalam contoh 8 ini macam mana kita lakukan pembahagi dua sama sudut bagi 60 darjah. Kalau mengikut konsep tadi, sepatutnya kita buat satu garis yang membahagikan sudut 60 darjah ini kepada 30 darjah, 30 darjah kan? So, jadi macam mana kita binakan? Okay, jadi cikgu tunjukkan. Okay, cikgu cropkan dia dahulu. Okay. So, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okay, pertama memang keluarkan jangka lukis dahulu. Okay, lepas tu macam mana? Lepas tu, kamu suka hati, kamu nak adjustkan besar ke kecil ke memang suka hati kamu. Tapi nasihat cikgu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Macam mana jangan terlalu besar, macam mana jangan terlalu kecil, kamu mesti banyak praktis lah. Baru kamu akan dapat satu idea, satu teori. Macam mana adalah yang paling sesuai. Jadi cikgu, letakkan jarum ni pada titik Q. Tepat dengan titik Q. Lepas tu, saya buat satu lengkung. Okay, yang melalui garis QR yang di sini dengan garis PQ. Okay. Dengan saya tidak ada buat apa-apa terhadap jangka lukis ini, saya letakkan jarum tu dekat persilaan QR di sini. Okay, apa yang saya nak buat? Sekarang saya cuba buat satu lengkung lagi. Okay. Saya cuba buat satu lengkung lagi dekat depan sini. Lepas tu, sama juga, saya aturkan jangka lukis ni jarum kepada persilangan titik bagi PQ tadi. PQ dengan lengkung tadi. Okay. Lepas tu, okay. Nampak? Persilangan yang cikgu dapat di sini. Jadi persilangan ini, lepas tu saya gunakan pembaris. Saya pendekkan pembaris saya. Supaya lebih senang. Nanti kamu dapat nampak dengan jelas. Okay. Okay, jadi nampak? Saya telah padangkan persilangan ini dengan titik Q. Lepas tu saya lukiskan garis. Okay, saya lukiskan garis dari sini. Melalui dia lah. Okay, jadi ini adalah pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama bagi sudut PQR dengan sudut di sebelah sini adalah 30 darjah dan sudut di sebelah atas pun adalah 30 darjah. Okay? Ada masalah murid-murid? Jadi ini adalah macam mana kita buat pembahagi dua sama. Macam mana kita buat pembahagi dua sama. Jadi sekarang cikgu bawa kamu lihat kepada buku teks. Macam mana dalam buku teks dia melakukan. Tengok. Caranya sama dengan cara yang cikgu buat. Okay. Bina satu lengkung panjang. Macam ni. MN lah. Dia ada letak huruf. Lepas tu, bagi dia bersilang dengan dua-dua garis PQ dengan QR. Okay. Lepas tu tandakan titik persilangan itu. Okay. Lepas tu dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina satu lengkung masing-masing daripada persilangan ini, M dengan N ini. Okay, dekat sini. Okay. Jadi lepas dia bina persilangan ini, dia gariskan dari Q pergi ke persilangan ini. Macam ni, persilangan ini. Okay, jadi itulah adalah pembahagi dua sama bagi sudut PQR. Jadi
perkara yang kita belajar hari ini hanya 2 ini saja murid. Senang kan? Jadi daripada 2 ini sebenarnya banyak jenis sudut yang kita boleh buat. Siapa yang cakap? Buku teks yang kata ini. Kita boleh dapati, kita nampak, didapati bahawa PQS dengan SQR yang tadi kita buat ni, PQS dengan SQR ini adalah sama dengan 30 darjah. Kita sebenarnya telah membinakan sudut 30 darjah dekat sini. Bermula dengan sudut 60 darjah dan pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut, kita boleh membina sudut lain dengan tepat dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Misalnya 120 darjah, 90 darjah dan 15 darjah. Jadi macam mana kita buat macam ni? Cikgu tunjukkan untuk kamu lagi macam mana kita buat seperti yang ditunjukkan dalam buku teks ni. Okey. Aku letak atas sebagai petunjuk lah. Okey, sekarang kita perlu ada satu garis. Saya perlukan satu garis. Okey. Okey, saya perlukan satu garis. 3 lah. Nanti cikgu buat 3. Sekarang cikgu buat 120 darjah ni. Macam mana? Macam mana? Okey, mula-mula kita keluarkan jangka lukis. Okey, cikgu gunakan warna hijau supaya lebih senang untuk kita bezakan nanti. Okey, sekarang kita tujukan dia kepada titik ini. Okey, lepas tu adjustkan. Okey, saya buat satu lengkung. Besar sikit tak ada masalah. Lepas tu dengan yang sama ini, saya letakkan jangka lukis saya pada persilangan di sini. Dan saya aturkan supaya dekat sikit. Okey, ini adalah persilangan yang pertama, 60 darjah. Lepas tu kalau saya pergi lagi kepada persilangan ini, saya letakkan jangka lukis ke persilangan ini. Lepas tu saya buat lagi satu. Ini pertama adalah 60 darjah. Jadi yang kedua ini adalah berapa darjah? 60 tambah lagi 60, dia akan jadi 120 darjah. So, jadi dekat sini saya gunakan pembaris. Saya gunakan pembaris seperti ini. Lepas tu saya tukarkan pen kepada pen biru. Okey, jadi daripada sini bila kita gariskan, kita telah hasilkan satu sudut. 120 darjah. Jadi ini adalah sudut 120 darjah. Okey, ini adalah sudut 120 darjah. So, jadi murid, ini adalah cara kita dapat sudut 120 darjah. So, macam mana kita dapat sudut 90 darjah? Seperti dalam sini. Okey, jadi
Dengan cara yang sama seperti tadi, saya letakkan jangka lukis pada sini. Lepas tu, saya buat lengkung sama. Okay? Sama seperti yang 120 darjah. Lepas tu, saya binakan lengkung yang pertama. Lepas tu, saya binakan lengkung yang kedua. Okey. Dari sini macam mana saya tentukan yang pembahagi ini adalah 90 darjah. Sebenarnya daripada konsep macam mana. Okey. Seperti apa yang cikgu telah kata tadi, apabila persilangan yang pertama ini adalah 60 darjah. Ini 60 darjah. Persilangan yang kedua ini adalah 120 darjah. Dan kita tahu bahawa persilangan ini adalah 60 darjah semua. Jadi kalau saya potongkan setengah dekat sini, jadi di sini akan 30 darjah, di sini adalah 30 darjah. Jadi di sini 60 darjah tambah dengan 30 darjah, di sini bila dia tambah, dia akan sama dengan 90 darjah. So that's why kenapa cikgu nak buat perbahagian 2 sama antara sudut 60 dengan 120 darjah. Supaya kita boleh dapatkan 90 darjah itu. Jadi sekarang saya gunakan warna lain. Warna jingga lah. Okey, daripada persilangan yang 120 darjah ini, okey, daripada sini saya buat satu lengkung lagi. Saya buat satu lengkung. Lepas tu pada persilangan 60 darjah saya buat satu lengkung lagi. Okey? Jadi ini adalah sama seperti konsep apa? Ini adalah sama seperti konsep pembahagi 2 sama antara 60 darjah dengan 120 darjah. Iaitu daripada 60 darjah sampai 120 darjah ini jumlahnya adalah 60 darjah kan tadi. Lepas tu saya buat pembahagi 2 sama, saya potong dia supaya sebelah 30, sebelah 30. Jadi 30 tambah dengan 60 dekat sini adalah 90. Jadi dengan menggunakan pembaris, okey. Jadi ini adalah 90 darjah. Ini adalah 90 darjah. Jadi 90 darjah saya letak macam ni lah. Ini adalah 90 darjah. Okey. Okey, lepas tu macam mana dia membina 15 darjah. Kalau kamu lihat 15 darjah ni, dia seumpamanya macam soalan tadi itu. Daripada 30 darjah lagi dia potong setengah lagi. Jadi tak ada masalah. Cikgu buat sekali lagi macam mana dapatkan 30 darjah untuk anda dahulu. Okey? Okey, jadi patokan. Okey, mula-mula letakkan jarum pada penghujung dia. Okey. Okey. Lepas tu dengan persilangan di sini, saya cari satu persilangan lagi. Okey. Jadi ini adalah 60 darjah kan? Jadi ini adalah 60 darjah. Cikgu tulislah 60 darjah.
Lepas tu daripada 60 darjah lagi saya nak buat pembahagi dua sama. Jadi dengan perkara yang sama saya tidak alihkan dia. Saya buat pembahagi dua sama. Okay. Lepas tu dengan ini, dengan persilangan sini, saya buat lagi persilangan. Persilangan. Okay, jadi dari sini saya mesti dapat dulu 30 darjah. Jadi saya mesti dapat satu persilangan dekat sini. Jadi dekat sini saya kena gunakan pembaris. Saya kena gunakan pembaris. Di sini cikgu rasanya cikgu kena adjustkan sikit. Okay, cikgu adjustkan sikit supaya kamu dapat nampak dengan jelas lah. Okay, jadi cikgu gunakan satu warna yang lain, warna orange lah. Okay, jadi garis yang cikgu bina ini adalah 30 darjah. Jadi sekarang saya nak dapat 15 darjah kan? Jadi 15 darjah ini perlu macam mana? Kita perlu dapatkan dia dengan pembahagi dua sama bagi 30 darjah lagi. Jadi dengan menggunakan jangka lukis sekali lagi pada sini. Pada sini. Sorry, saya gunakan warna lain lah. Pada sini. Lepas tu, sekali lagi pada sini. Okey. Jadi nampak? Saya dapat lagi satu persilangan. Okey, daripada dua titik ini. Kenapa dua titik ini? Kerana dua ini jarak sudutnya adalah 30 darjah. Jadi that's why sekarang saya bina garis yang 30 darjah. So, jadi ini adalah 30 darjah. Jadi saya, apakah? 15 darjah. Sorry ya, 15 darjah. Jadi ini 15 darjah. Okay. Ini adalah cara macam mana kita dapat 15 darjah. Kalau kita potong lagi 15 darjah, dia akan jadi 7.5 darjah. Jadi ini adalah cara yang kita gunakan ini untuk mentapaklah. Sama seperti kalau saya nak dapat 45 darjah macam mana? Okay. Seperti apa yang cikgu baru cakap tadi, murid, kalau saya nak dapat 45 darjah macam mana? 45 darjah adalah separuh daripada 90 darjah. Jadi kalau saya gunakan pembahagi 2 sama bagi 90 darjah ini, sebenarnya saya boleh dapat 45 darjah. Mari kita cuba daripada persilangan yang 90 darjah ini. Okay, saya dapatkan persilangan dia. Okay, lepas tu dari sini. Okay, saya aturkan. Okay, jadi berjaya sudah. Kita dapat persilangan ni. Jadi, lepas tu kita aturkan pembaris kita. Kita aturkan pembaris kita. Okay, digunakan hijau yang gelap. Okay, jadi
Ha. Dengan ini, ini adalah 45 darjah lah. Ini adalah 45 darjah. Jadi ini adalah kita dari tadi kita belajar tentang konsep macam mana kita membina 60 darjah. Macam mana 60 darjah tambah 60 darjah itu boleh sampai 120 darjah seperti ini. Lepas tu daripada konsep pembahagi dua sama ini, kita boleh dapatkan 90 darjah. Lepas tu daripada pembahagi kepada pembahagi kita dapatkan 15 darjah. Lepas tu macam mana kita bahagikan 90 darjah untuk kita boleh dapatkan 45 darjah seperti ini. Jadi ini adalah konsep yang dalam matematik. Macam mana kita aturkan semua ini untuk mendapatkan sudut yang kita nak. Macam mana? Okay, so jadi sekarang kita lihat terus kepada kerja kita hari ini. Latihan dalam buku kerja. Okay. Buku 2 kamu muka surat 48. Hari itu kita sudah sampai soalan 4. Okay, jadi hari ini kita sambung dengan soalan 5. Bina pembahagi dua sama sudut dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Jadi dekat sini kita tak boleh guna apa? Kita tidak dapat guna protector. Jadi cikgu cuba ini dengan kamu. Okay. Cikgu cuba besarkan dia sikit supaya nanti kamu boleh nampak cara penyelesaian cikgu dengan lebih jelas. Okay, jadi sekarang saya telah keluarkan jangka lukis. Okay, saya gunakan hijau yang cerah sikit supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Okay, jadi sekarang saya nak letakkan jarum jangka lukis ni kepada persilangan dekat sini. Lepas tu saya aturkan besar, suka hatilah besar berapa. Asalnya dia jangan panjang daripada garis yang dalam buku kerja kamu lah. Lepas tu kamu buat lengkung supaya dia memotong dua-dua di sini, dua-dua garis ni. Jadi selepas dia memotong dua-dua garis ni, dengan jangka lukis ni saya tidak ada adjust dia lagi. Saya tidak ada adjustkan dia lagi. Okay, sekarang saya cucuk pada salah satu persilangan. Okay, sekarang saya buat satu lengkung. Saya buat satu lengkung dekat tepi sini. Kalau kita biasanya cakap, kita dekat atas ni lah. Lepas tu, kita aturkan, letakkan jarum jangka lukis anda pada satu persilangan lagi seperti ini. Lepas tu, kita buat lengkung lagi. Okay. Jadi kita sudah dapat ini kan? Jadi persilangan ini kita sambung kepada sudut ini. Jadi dia adalah menghasilkan pembahagi dua sama. Jadi, cikgu keluarkan pembaris. Okey, sekarang cikgu aturkan. Okey, cikgu guna warna biru. Okey, sekarang kita gariskan. Okey. Jadi ini adalah pembahagi dua sama bagi soalan 5 lah. Okey, boleh? Ada masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh terus bagi signal kepada cikgu. Kerana kita bukan dalam kelas, cikgu tak nampak muka kamu. Cikgu tak tahu kamu tahu ke tidak. Okay? Lepas tu untuk soalan 6 ni sama juga.
Saya aturkan jangka lukis ni kepada persilangan dekat sini. Okay, lepas tu, aku tukar warna dahulu. Lepas tu, kita buat satu lengkung besar. Sehingga dia memotong dua-dua garis yang ada. Sehingga dia memotong dua-dua garis. Lepas tu, saya letakkan jarum jangka lukis pada salah satu persilangan. Pada salah satu persilangan. Okay. Okay. Jadi sekarang, saya buat satu lengkung lagi. Lepas tu, saya letakkan lagi pada satu persilangan sini lagi. Okay. Jadi, adakah kamu nampak, kenapa dia begitu tekak? Sebenarnya dia tidak jadi masalah. Dia boleh macam ni. Dia boleh, tak ada masalah. Okay, jadi, kita aturkan. Kita aturkan pembaris kita kepada persilangan tadi. Kalau cikgu dapat ajar kamu dekat papan butir sekolah lagi seronok. Baru kamu boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Okay. Jadi, buat garis. Jadi, ini adalah pembahagi dua sama bagi soalan 6. Okay. Jadi, nanti kamu mesti cuba soalan ini dengan betul-betul lah. Lepas tu, kita lihat lagi muka surat yang sebelah. Kita lihat lagi muka surat yang sebelah. Okay. Soalan ni dia minta kamu bina 60 darjah kan? Okey. Nafa tak perlu risau. Nanti kamu cuba tengok YouTube yang cikgu bagi nanti juga. Okay, supaya kamu tahu macam mana bina sudut lah. Dan kamu ikut cikgu sekarang juga kerana cikgu ajar benda yang sama juga. Okay, kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok balik YouTube yang cikgu kongsikan nanti. Okay? Okay, jadi kita lihat kepada soalan muka surat 49 dalam buku kerja. Okay. Okay, jadi ini pun adalah membina sudut dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Okay, jadi cikgu ambil gambar supaya kita buat ini. Jadi lihat di sini RST 60 darjah. Bermaksudnya R itu sama ada dia berada atas ataupun berada dekat bawah. Kerana S adalah tempat sudutnya. RST ataupun bawah RST. So, jadi dekat sini kita boleh sangat nampak dengan jelas dia bagi luang dekat atas kan. So jadi sekarang cikgu keluarkan jangka lukis. Okay. Cikgu keluarkan jangka lukis. Saya letakkan jarum tu pada titik X. Saya letakkan jarum pada titik X. Lepas tu, saya buat satu lengkung. Okay. Lengkung. Okay, kita tahu bahawa sampai sini kira-kira pun 90 darjah sudah kan. Jadi cukup. Okay, lepas tu saya letakkan jarum itu pada persilangan yang telah kita terbuat tadi. Persilangan yang ini, lepas tu kita buat satu lengkung lagi. Jadi ini adalah lengkung yang 60 darjah. Ini adalah lengkung yang 60 darjah. Okay, lepas tu kita keluarkan pembaris. Oh, salah. Kita keluarkan pembaris.
Okey. Kita padangkan dia. Lepas tu kita gariskan. Okey, jadi murid-murid, kita telah nampak ini adalah 60 darjah. Tapi jangan tinggalkan jawapan dalam lukisan macam ni saja. Kenapa? Kerana anda perlu tandakan ini adalah A. Lepas tu kamu kena tandakan ini adalah 60 darjah. Ini adalah 60 darjah. Okey, lepas tu kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini adalah apa? Dia kata 15 darjah. S, Y, Z. Jadi bermaksudnya Z ini pergi ke atas ke ataupun pergi ke bawahnya dia mesti 15 darjah sahaja. Jadi daripada konsep yang kita telah belajar tadi, 15 darjah adalah bahagi 60 darjah kepada 30 darjah, bahagi lagi setengah bagi 30 darjah kepada 15 darjah. Jadi di sini kita kena gunakan jangka lukis. Okey. Jadi mana tempat yang kita kena letak jangka lukis kita? Pihak tengah-tengah. Y kan? Tengah-tengah adalah Y. Jadi saya letakkan dia pada Y. Okey, lepas saya letakkan dia pada Y, saya adjustkan supaya saya buat satu lengkung. Sekurang-kurangnya lebih 60 darjah hingga 90 darjah lah. Agak-agaknya macam tu. Lepas tu, saya letakkan lagi jarum ke persilangan yang saya telah bina. Saya buat satu lengkung lagi. Ini adalah 60 darjah. Ini adalah 60 darjah. Cikgu tulis saja. Kamu tulis tak tulis, ini tak penting. Okey. Ini adalah 60 darjah. Sekarang daripada 60 darjah ini, saya buat pembahagi dua sama. Jadi, daripada persilangan yang pertama tadi, okay, saya buat satu lengkung lagi ke atas. Saya buat lagi satu lengkung lagi ke atas. Lepas tu, kita letakkan jangka lukis pada persilangan yang kedua tadi. Okay, kedua tadi. Saya pergi buat persilangan yang kedua. Jadi daripada sini, saya telah bahagi 2 sama 60 darjah. Bila saya telah bahagi 60 darjah, 2 sama ini, dia akan menghasilkan berapa darjah? Dia akan menghasil 30 darjah. Dia akan menghasilkan 30 darjah. Okay, jadi cikgu guna warna lain lah supaya lebih jelas. Jadi saya gariskan dia lah. Okay. Jadi yang garis pink color ini, adalah 30 darjah. Tapi soalan nak 15 darjah kan? Jadi daripada sini saya guna lagi sekali jangka lukis. Saya guna warna lain. Okey. Persilangan yang pertama dengan persilangan ini yang saya dapat yang baru ini. Okey, ini adalah 30 darjah kan? Sekarang saya buat pembahagi dua sama bagi 30 darjah ini. Supaya saya boleh dapat 15 darjah. Jadi di sini saya buat persilangan. Okey, saya buat lengkung. Tengok dia adalah sama. Sebenarnya kalau kamu sambungkan dia habis dengan sampai sini kan. Sebenarnya tengok dia adalah satu lengkung. Dia boleh sampai satu bulatan lah. Okey. Lepas tu saya letakkan jangka lukis jarum ni pada persilangan yang baru yang kita telah bina tadi. Saya dapat. Kita dapat persilangan dekat sini kan? Jadi sekarang kita gunakan pembaris kita.
Kita aturkan biru. Okey, jadi kita gariskan. Okey, jadi ini adalah 15 darjah lah. Jadi saya kena tandakan. Jadi S, Y, Z. Jadi Z adalah berada dekat sini. Ini Z. Jadi ini adalah 15 darjah. Ini adalah 15 darjah. Okey, so ada masalah? Boleh murid-murid? Nah, kalau ada masalah, kamu just buka mic kamu beritahu cikgu terus. Okey? Okey, kalau kamu tidak ada tanya, cikgu anggap kamu tidak ada masalah dahulu. Okey, jadi kalau tak ada masalah, kita pergi kepada soalan 3. Okey, kita lihat dalam soalan 3. Selesaikan masalah berikut menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Okey, kita lihat soalan 3 ini. Raja di bawah menunjukkan pelan sebuah taman tema air. Lepas tu seorang arkitek taman tema itu menanda kedudukan menara peninjau pada pelan itu pada titik P. Okay. P merupakan titik persilangan antara dua bahagian sama serenjam bagi KM. KM pembahagi dua sama, lepas tu pembahagi dua sama bagi JLM. Okay, lepas tu pada raja di atas labelkan kedudukan P. Lepas tu ukurkan. Okey. Jadi ada susah sikit lah. Okey, jangan risau. Cikgu ambil gambar dahulu. Cikgu kena kecilkan dia supaya dapat muatkan. Salah. Okay, kerana untuk soalan ini dia ada ukuran, jadi cikgu harap kamu nanti cuba buatnya dengan ukuran kamu sendiri ya. Tapi cikgu akan cuba adjustkan ukuran ni kepada yang sepatutnya lah, supaya cikgu sini dapat aturkan. Cikgu tengok. Okey. Okey. Cikgu terpaksa kecilkan dia macam ni kerana dia perlu ikut ukuran. Dia perlu ikut ukuran. Okey, jadi sekarang kamu lihat soalan ini dalam buku teks, buku kerja kamu kerana paparan cikgu perkataan ini tak akan jelas. Okey, pertama dia nak kita buat apa? Pembahagi 2 sama bagi KM. Pembahagi 2 sama bagi KM kita pernah belajar? Kita pernah belajar. Mana? Kita lihat dalam buku teks. Mana kita belajar pembahagi 2 sama? Nah, pembahagi 2 sama serenjang. Ini yang kita telah belajar hari itu. Okey? Jadi kita membahagi 2 sama bagi K dengan M. Jadi sekarang saya kena keluarkan jangka lukis. Gunakan warna hijau supaya lebih jelas. Okey. Okey, lepas tu saya letakkan jarum pada M. Lepas tu adalah K lah. M.
Lepas tu, saya buat satu lengkung lah pada sini dan pada kanan. Kalau dalam buku teks kamu boleh nampak lah tadi muka surat tadi lah, kamu cuba pergi tengok. Lepas tu saya letakkan jangka lukis saya jarum pada titik K. Okay. Lepas tu saya buat satu lengkung dekat sini. Buat lagi satu lengkung dekat kanan. Okay, dapat sudah kan? Okay, sekarang adalah kerja bagi pembaris. Okay, adalah kerja bagi pembaris. Okay, jadi cikgu gunakan warna biru supaya nampak lebih jelas. Okay, jadi ini adalah pembahagi 2 sama serenjan bagi garis K dan M. Okay, jadi lepas tu lepas itu yang kedua, yang dekat sini, pembahagi 2 sama bagi JLM. Bermaksudnya ini saya kena membahagi 2 sama. Jadi dengan menggunakan jangka lukis, kita letakkan dia pada titik L. Kita letakkan pada titik L. Cikgu guna warna lain supaya tidak keliru. Warna pink lah. Okay. Okay, tapi kita kena pertimbangkan JL ni tidak panjang sangat, jadi cikgu akan kecilkan dia sikit. Cikgu akan kecilkan dia sikit supaya dia dapat melalui. Kalau cikgu terlalu panjang tadi kan, dia tidak akan melalui garis JL. Jadi kita telah dapat dia macam ni. Lepas tu, kita pembahagi 2 sama dia. Okay, membahagi 2 sama dia. Okay. Saya dapatkan ini. Lepas tu saya letakkan jangka lukis pada persilangan yang kedua. Okey. Di sini kita telah berjaya dapat persilangan dia. Jadi dekat sini dengan menggunakan pembaris, ataukan jadi sekarang cikgu guna warna biru juga supaya biru gelap sikit. Daripada sini saya gariskan dia. Jadi di sini kita boleh nampak persilangan antara 2 garis ni. Jadi persilangan antara 2 garis ni adalah apa? Adalah kedudukan P. Jadi dekat sini, cikgu tuliskan P dekat sini. P. Lepas tu apa lagi untuk soalan 2, B? Dia suruh kita ukurkan panjang bagi LP. Kita ukurkan panjang bagi LP. Kalau daripada ukuran cikgu sini, cikgu boleh bacanya adalah 2.8. 2.8. Kira-kira 2.8. Jadi saya boleh katakan yang B ini adalah 2.8 cm. Sama seperti jawapan cikgu dalam buku kerja. Jadi ini adalah cara macam mana kita selesaikan soalan 3. Soalan 3 juga adalah satu soalan hebat, jenis hebat. Jadi cikgu harap hari ini kamu cuba siapkan semua kerja dalam buku kerja anda. Muka surat 48 tadi, soalan 5 dengan soalan 6. Muka surat 49, soalan 1 sampai soalan 3. Jadi, jadi kalau ada apa-apa masalah, sila tanya dengan cikgu. Cikgu boleh tunjuk aja kepada anda nanti. Ada apa-apa masalah murid-murid? Ada lagi apa-apa masalah nak tanya?
J, ada soalan nak tanya? Ada mana bahagian yang tak faham? Abigail? Oh, Pauline kata dia ada. Dia ada. Okey, dia ada. Okey, jadi cuba siapkan kerja kamu. Cuba siapkan kerja kamu. Lepas tu ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Ada beberapa antara kamu memang selalu tak ada hantar kerja. Cikgu tidak tahu kamu pandai atau tidak. Okey, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, tanya cikgu dan kita jumpa hari Jumaat nanti. Okay, bye-bye.